Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Suhaimi dari Pendidikan Islam Menengah Unit 2 akan membentangkan subjek EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Meja Syakirin bin Abdul Ghani kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tugasan pada hari ini. Tajuk tugasan pembentangan saya pada hari ini adalah perbezaan dan persamaan sistem pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan. Bagi pengenalan yang saya dapati, pendidikan merupakan tunjang pembangunan sesebuah negara dan transformasi dalam sistem pendidikan yang mencerminkan perubahan yang mendalam pada falsafah, struktur dan nilai-nilai masyarakat. Sebelum kita menyelami perbezaan dan persamaan di antara dua era penting ini, mari kita fahami latar belakang sejarah yang membentuk landscape pendidikan di Malaysia. Bagi sistem pendidikan sebelum kemerdekaan dikenali oleh penjajah British yang memberi impak yang mendalam terhadap aspek-aspek tertentu termasuk bahasa pengantar, struktur, kurikulum dan akses pendidikan. Namun setelah kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia memulakan usaha besar untuk merevolusi sistem pendidikan ke arah pembentukan warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan beridentiti kebangsaan. Mari kita bersama-sama telusuri perbezaan dan persamaan yang memaparkan perjalanan luar biasa dalam konteks pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, saya akan terangkan garis masa yang terdapat dalam pendidikan ini. Yang pertama, zaman sebelum penjajahan, yang mana sebelum kedatangan pihak asing ke tanah Melayu ataupun Malaysia. Yang kedua, zaman penjajahan setelah kedatangan pihak British ke tanah Melayu. Yang ketiga, zaman selepas penjajahan, yang mana Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Seterusnya, era sebelum merdeka. Saya membahagikan kepada dua zaman. Yang pertama, zaman sebelum penjajahan dan yang kedua, zaman semasa penjajahan. Yang dikatakan zaman sebelum penjajahan adalah zaman di mana pihak British dan Jepun belum menjajah tanah Melayu, yang mana masyarakat yang ada di tanah Melayu hanyalah terdiri daripada bangsa Melayu, masyarakat orang asli dan juga masyarakat Bumiputera. Yang kedua, era semasa zaman penjajahan. Pendidikan di Malaysia semasa penjajahan mengalami perubahan signifikan dan dipengaruhi oleh pihak penjajah yang berkuasa pada masa itu. Malaysia telah mengalami penjajahan oleh beberapa kuasa asing termasuk Portugis, Belanda, British dan Jepun, yang mana pihak asing ini telah merubahkan pelbagai sudut khususnya dalam pendidikan. Dan pada era yang ketiga yang saya katakan sebentar tadi adalah era selepas kemerdekaan. Pendidikan di Malaysia selepas merdeka atau kemerdekaan pada tahun 1957 bagi tanah Melayu
dan 1963 bagi Malaysia telah mengalami banyak perkembangan dan juga transformasi. Ini adalah antara beberapa gambar sekolah sebelum kemerdekaan yang terdiri daripada sekolah pondok, sekolah masyarakat Melayu dan juga sekolah vernacular Cina. Dan ini adalah antara beberapa gambar selepas kemerdekaan ataupun semasa kini. Yang pertama, sekolah menengah kebangsaan, dan yang kedua, sekolah agama bantuan kerajaan. Kedua-dua sekolah ini terletak di Kuala Lipis, Negeri Pahang. Seterusnya, saya akan membentangkan sistem pendidikan sebelum zaman penjajahan, semasa zaman penjajahan dan juga selepas kemerdekaan. Bagi sebelum penjajahan, sistem pendidikan di Malaysia lebih bercirikan kepada sistem pondok, dan pendidikan ini dilakukan ataupun dijalankan di pondok-pondok, madrasah dan juga sekolah agama. Dan ia lebih kepada berunsurkan keagamaan dan bertujuan melahirkan pelajar yang bermoral dan berilmu dari sudut sasiah dan rohani. Semasa zaman penjajahan pula, sistem pendidikan telah ditukarkan kepada sistem pendidikan vernacular, yang mana dijalankan di sekolah-sekolah vernacular. Apa yang dimasukkan vernacular adalah sekolah yang berteraskan ataupun mengikut kaum dan juga bangsa bagi sesebuah masyarakat. Sistem ini telah memberikan sistem tradisional kepada orang Melayu, mengawal sekolah vernacular Cina yang dibiayai oleh masyarakat Cina sendiri, dan memberi sokongan kepada sekolah rendah Tamil yang disediakan oleh pemilik estet. Hal ini telah mewujudkan jurang perbezaan di antara kaum dan juga akan mengakibatkan sifat perkauman. Sebelum penjajahan, bahasa pengantar yang digunakan di dalam sistem pendidikan di Malaysia ataupun Tanah Melayu pada ketika itu adalah bahasa Melayu, dan tenaga pengajar adalah dari kalangan ulama yang berpengetahuan mendalam tentang agama. Ulama-ulama ini telah menimba ilmu dari negara-negara luar ataupun mereka mencari ilmu sampailah ke luar negara, dan mereka pulang membakti dan mencurahkan ilmu mereka kepada anak bangsa Melayu. Dan kurikulum berkaitan dengan sistem sebelum penjajahan adalah berkaitan bidang keagamaan. Dan semasa penjajahan, bahasa yang digunakan ataupun bahasa pengantar yang digunakan mengikut jenis sekolah. Bagi sekolah Melayu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Bagi sekolah Cina, bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina. Bagi sekolah Tamil, bahasa yang digunakan adalah bahasa Tamil. Dan bagi sekolah Inggeris adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Dan tenaga pengajar yang diambil daripada negara asal sebuah masyarakat. Seperti contoh, bagi sekolah Cina, tenaga pengajar mereka telah diimport daripada negara ataupun tanah besar Cina, dan mereka membuat kurikulum ataupun mengambil kurikulum daripada negara asal mereka dan dibawa ke dalam sekolah vernacular bagi sesebuah masyarakat tersebut. Hal ini menjadikan ketidakseragam dalam sistem pendidikan di Tanah Melayu ataupun di Malaysia.
bagi selepas kemerdekaan, kita akan lihat daripada sudut beberapa aspek. Yang pertama, jenis sistem. Sistem pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan diberi kepada semua masyarakat dan semua rakyat secara sama rata. Dijalankan di sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan. Tujuan sistem pendidikan adalah memberi peluang sama rata kepada semua rakyat di Malaysia dan menggalakkan perpaduan antara kaum serta melahirkan rakyat yang berintelektual. Bagi bahasa pengantar selepas era kemerdekaan, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Melayu dan bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan ialah mengikut bahasa ibunda masing-masing. Walaupun sedemikian, kurikulum bahasa Melayu tetap diadakan di dalam sekolah jenis kebangsaan. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum selepas era kemerdekaan adalah mengikut kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan diseragamkan kepada seluruh negara. Bagi tenaga pengajar pula, guru-guru yang telah menerima latihan khusus akan mendapat tanggungjawab untuk mengajar di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan. Bagi era sebelum kemerdekaan, yang pertama, sebelum zaman penjajahan, masyarakat Melayu diajar mengaji dan membaca Al-Quran dan kitab-kitab di masjid dan madrasah. Bahasa pengantarnya ialah bahasa Arab dan juga bahasa Melayu, dan guru-gurunya terdiri daripada alim ulama dan imam-imam di tempat masing-masing. Sistem ini masih berlaku pada zaman sekarang. Dan kita dapat lihat di mana setiap negeri mempunyai madrasah-madrasah yang mengajarkan kepada anak bangsa kita tentang agama berkaitan kitab-kitab seperti contoh kitab hadis, tafsir, tauhid dan lain-lain. Pada era zaman penjajahan, kerajaan Inggeris menggalakkan penubuhan sistem persekolahan yang bercorakkan perkauman bagi memenuhi keperluan pendidikan asas kaum masing-masing. Setiap sekolah mempunyai bahasa pengantar yang tersendiri dan mempunyai kurikulum yang berbeza-beza. Bagi era selepas kemerdekaan, yang pertama berlakunya zaman pasca merdeka. Ordinan Pelajaran 1957 dan Akta Pelajaran 1961 digubal dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan. Yang kedua, zaman dasar ekonomi baru. Dasar pendidikan disemak semula oleh Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dengan mencadangkan strategi baru bagi memantapkan sistem pendidikan iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Seterusnya, zaman dasar pembangunan negara dengan memperkenalkan sekolah bestari pada tahun 1999 dan menaik taraf kelayakan bagi seorang guru dengan wujudnya Institut Pendidikan Guru. Yang keempat, zaman dasar wawasan negara dengan kewujudan sekolah wawasan yang mengutamakan perpaduan negara dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR serta kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang mementingkan penguasaan murid dalam membaca, menulis, mengira dan menaklun serta menanamkan semangat patriotik di dalam diri para pelajar.
Kesimpulan yang saya dapati dari pembentangan hari ini, pendidikan Malaysia telah mengalami transformasi yang ketara sejak zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan hinggalah zaman kemerdekaan. Perubahan ini adalah hasil daripada usaha sama untuk mencapai pendidikan lebih saksama, inklusif dan memenuhi keperluan pembangunan negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.